Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, selamat pagi dan insya-Allah kita macam biasa bersiaran secara live di TikTok untuk sambung bacaan Quran kita. Okay, bagi sahabat-sahabat yang telah pun ada dalam sesi pada pagi ini, Waalaikumsalam Puan Nat. Okay, boleh bantu untuk sharekan sesi live pada pagi ini kepada rakan-rakan kita, supaya mereka dapat sama-sama join yang mana free. Dan kemudian boleh tap screen lah macam biasa, belanja like, bagi banyak-banyak sikit like dekat saya, sebagai tanda support lah daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah untuk hari ni kita akan mulakan pada muka surat yang ke 49. Ya, pada muka surat yang ke 49. Masih lagi surah Al-Baqarah, cuma pada muka surat yang terakhir. Okay, muka surat yang terakhir untuk surah Al-Baqarah sebelum kita masuk surah baru, iaitu surah Ali Imran. Surah Ali Imran, muka surat yang ke-50. Jadi kita akan baca sama-sama muka surat yang ke-49. Jadi yang mana sahabat-sahabat ada mushaf, boleh buka lah mushaf masing-masing. Ada, boleh catat. Kalau ada mushaf masing-masing boleh catat lah, berkaitan dengan baca, cara baca dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk selepas ni, okay, untuk baca sendiri dan sebagainya. Okay, jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang baru masuk boleh buka muka surat yang ke-49. Surah 49, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surah yang kedua lah selepas As-Fatihah, dan 49 ni muka surat yang terakhir untuk surah Al-Baqarah. Jadi macam biasa boleh share dulu live pada pagi ini, kemudian belanja like lah macam biasa. Saya nak share sekejap live ni dalam grup khas kita. Okay, bagi sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang belum follow, boleh follow kita punya TikTok. Kemudian yang nak masuk dalam grup khas kita, boleh tekan link dekat bio saja. Okay, boleh tekan link dekat bio, kemudian join lah kita punya grup. Ada grup community ataupun nak join yang kelas percuma tu, daftar dulu. Saya ada beberapa hari saya tak semak lah. Mungkin ada yang baru daftar dan sebagainya. Nanti insyaAllah hari ni saya semak balik. Sebab sekarang kita punya sesi kelas yang percuma tu dah masuk sesi yang ketiga, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Dah masuk sesi yang ketiga. Cumanya kalau yang baru join tu tak ada masalah, sebab kita ada recording lah. Kita ada recording, boleh tengok pada recording tersebut supaya tak terlepas. Mana-mana pembelajaran ataupun topik lah. Terutama sekali yang grup 1. Grup 1 ni adalah grup untuk mereka yang baru nak belajar ataupun baru start lah, daripada zero pun ada. Jadi boleh join kelas tersebut. Okay, kita ada juga grup yang kedua, iaitu untuk yang mereka dah boleh baca Quran, cuma nak perkemaskan dari segi tajwid dan juga ilmu tajwid lah. Ilmu tajwid secara teori tu kita akan ajar dalam kelas lah. Jadi semalam dah selesai sesi yang ketiga. Jadi insyaAllah yang baru nak join boleh, tak ada masalah, boleh tengok pada recording lah yang lepas-lepas insyaAllah. Okay, baik. Jadi sahabat-sahabat, insyaAllah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik, kita mulakan ayat yang pertama hari ini, 283, muka surat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, bagi sahabat-sahabat yang baru first time join, macam mana cara kita baca? Kita akan baca satu ayat per satu ayat, kemudian kita akan tengok pada terjemahan ayat tersebut. Dan kalau ada berkaitan hukum tajwid, kita akan kupaskanlah secara ringkas insyaAllah.
Kalau ada sebarang soalan boleh drop dekat ruangan komen. InsyaAllah kita cuba bincangkan lah. Kalau yang saya tahu saya boleh jawab. Kalau tak saya akan cari jawapan dan post dalam bentuk video insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Okey, sahabat-sahabat cuba tengok pada perkataan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Okey. Bila nampak ada hamzatul wasal dekat sini, bila kita sambung falyu'addil ladzi dengan perkataan allazi tumina amanatahu, kita jangan sebut hamzah wasal di sini. Jadi terus saja sambung ke dalam huruf yang sukun tersebut. Falyu'addil ladzi tumina. Ladzi tumina, tak perlu sebut hamzah wasal. Tak perlu sebut falyu'addil ladzi u'tumina. Tak perlu sebut yang ini. Yang warna kelabu ni lah. Jadi terus saja masuk dalam huruf yang sukun ni, hamzah sukun. Dan juga tak perlu kita panjangkan. Falyu'addil ladzi tumina, tak perlu. Jadi terus saja masuk ke dalam huruf yang sukun tersebut. Kecuali kita berhenti pada perkataan falyu'addil ladzi lah. Jadi kita perlu bunyikan hamzah di sini. Okey. Kemudian pada perkataan mim yang mati di sini, perlu sahabat-sahabat kena hati-hati supaya tidak ada lantunan dekat sini. Wa man yaktumha, yaktumha. Okey, bukan wa man yaktumha, yaktumha. Yang tu dah ada lantunan. Okey, sebab apa? Sebab mim bukan qalqalah. Jadi kena hati-hati pada mim yang yang sukun ini. Kemudian kita nampak dekat sini ada waw. Waw ni tandanya kita kena baca panjang, 2 harakat. Tapi disebabkan atas waw ada tanda mad ataupun tanda ombak, kita perlu baca 4 ataupun 5 harakat lah. Sebab huruf selepas ni bukan yang sabdu. Dan dekat sini ada hukumnya maksilah tawilah. Okay. Okay, yang kita selalu ulang, bila nampak tanwin 99, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Dengan dengung. Okey, cuma dekat sini dengungnya dengan cara ikhfa lah, kita sembunyikan ataupun samarkan bunyi nun tersebut. Asimun qalbuh. Okey. Kita tengok terjemahan ayat yang ke-283. Wa in kuntum ala safar, dan jika kamu bermusafir dan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebahagian daripada kamu mempercayai sebahagian yang lain, hendaklah yang boleh dipercayai itu menunaikan amanahnya, yakni hutangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian kerana barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor, yakni berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Okay, semalam kita baca ayat berkaitan dengan hutang. Ni adalah sambungan lah berkaitan dengan hutang. 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Okay, pastikan tidak ada qalqalah sebab dha bukan huruf qalqalah. Jangan ada lantunan. Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Okay, pastikan ha dipedaskan. Ha dipedaskan, caranya senyum mulut. Senyumkan mulut sahabat-sahabat.
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Okey, kita berhenti pada perkataan yasha. Kena bunyikan hamzah yang kita matikan ni. Kita mati sebab kita nak wakaf lah. Jadi kena bunyikan hamzah tersebut. Jangan gugurkan bunyi hamzah dalam bacaan walaupun kita wakaf. Okey. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dekat sini ra ni sebenarnya kita baca dengan nipis. Sebab sebelumnya huruf mad ya dan sebelumnya berbaris di bawah baris kasrah. Okey, jadi bacaan ra ni kalau belajar hukum bacaan ra ni salah satu daripada bacaan keadaan yang kita kena baca ra dengan nipis. Nipis tu samalah kita kena senyumkan mulut baru dia bunyi nipis. Kemudian kita nampak dekat sini kan, yang tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Dengung itu dengan cara ikhfa lah. Kita tak jelaskan bunyi nun tu. Syai'in, dia bunyi sama-sama sahaja. Okey. 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, nescaya Allah menghitungnya. Tentang perbuatan itu bagimu, Dia mengampuni sesiapa yang Dia kehendaki dan mengazab sesiapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, kita teruskan. Okay, ayat ni biasalah sahabat-sahabat mungkin dah biasa baca. Cuma kita nak tengoklah satu persatu. Cara bacaan boleh semak lah cara bacaan tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni. Betul tak? Okey. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Okay, kalau kita berhenti pada perkataan rusulih ni tak perlu kita panjangkan lah. Okay, berhenti saja rusulih. Okay, rusulih. Tak perlu kita sebut rusulihi. Berhenti saja rusulih. Ni hukum untuk mad silah qasirah kalau kita sambung. Jadi kalau berakhir dengan ha, kita jangan panjang, kita abaikan tanda mad dekat sini. Kalau berakhir dengan ha ni. Okey, jadi ha ni terus mati. Rusulih. Dia berbeza sikit dengan kita wakafkan pada huruf selain daripada ha ni. Okey. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Okey, 285. Amanar rasulu bima, rasul yakni Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran daripada Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan seorang pun daripada rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Okey, ayat yang terakhir untuk surah Al-Baqarah, ayat 286 ya. Sahabat-sahabat yang baru masuk boleh buka lah muka surat 49, muka surat yang terakhir untuk surah Al-Baqarah. Okey. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Okey, nafsan. Okey, nampak tanda tanwin yang selari, maka kita terus baca jelas. Okey, tak perlu kita fikir panjang-panjang, nampak je selari, terus kita baca dengan bacaan yang jelas. Okey, bacaan yang jelas.
Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Okey, nampak satu lagi. Kita jumpa hamzah wasal dekat sini. Okey, tak perlu kita sebut hamzah wasal kalau kita sambung. Wa 'alaiha ma iktasabat. Ataupun ma aktasabat, biasanya orang tersilap baca. Okey, jadi terus je maktasabat. Kalau ada Quran yang berwarna-warni macam ni, kalau dia kelabukan huruf tu, maksudnya kita tak perlu sebut ataupun kita tak perlu baca. Terus je fokus kepada huruf-huruf yang berwarna hitam. Bagi Quran yang ada warna macam ni lah. Kalau tak ada, jadi tengok saja. Kalau kita sambung, abaikan saja hamzah wasal di sini dan juga panjang pada huruf ma ni. Kita tak boleh baca. Macam mana nak baca wa 'alaiha maktasabat? Macam mana, susah nak baca macam tu. Okey, terus je masuk tanpa kita panjangkan mim tu. Wa 'alaiha maktasabat. Okey. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Okey, khidna, hati-hati, za jangan dilantunkan sebab bukan daripada qalqalah. Kemudian akhtana, huruf hamzah yang mati. Huruf hamzah yang mati di sini pastikan sahabat-sahabat sebut dengan jelas. Akhtana. Okey, jangan terlebih jadi akhtana. Jangan terlebih pula. Kalau terlebih, dia akan bunyi seolah-olah huruf ain. Akhtana. Jadi pastikan hamzah ini keluar pada halqum bahagian yang bawah sekali. Bahagian pangkal, bahagian paling bawah. Akhtana, iaitu tempat keluar huruf hamzah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Okey, waw, ada waw kecil ni kita tetap kena panjang. Sama je fungsi dia dengan waw yang besar tu. Kita kena panjang 2 harakat ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Okey, sama juga bila ha di hujung, kita nak berhenti terus matikan ha ni. Walaupun kita nampak ada tanda mat di sini kan. Pengecualian untuk huruf ha lah. Kalau huruf selain ha, bila ada tanda mat di belakang, kita kena baca dengan panjang 2 harakat. Tapi untuk ha, kita terus potong saja. Kita terus matikan saja dekat ha tu. Tak perlu panjang bihi, tak perlu. Sebab ada yang keliru ni untuk bacaan macam ni lah. Untuk bacaan-bacaan yang lain, contoh macam ha ni kan, berakhir dengan mat. Jadi kita sebut ha. Tapi di sini berakhir dengan mat juga, tanda mat. Okey, cumanya sebab akhir sekali huruf ha, maka kita berhentikan dia tanpa ada pemanjangan, tanpa ada mat lah. Wa'fu anna waghfir lana. Okey, nak cantik ra ni kita nipiskan. Sebab bacaan ra dekat sini memang kena nipis lah. Bacaan tartib. Ra sukun sebelumnya berbaris di bawah, kena baca nipis. Nak dengar clear nipis tu macam mana? Kita senyumkan mulut kita. Senyumkan. Kena senyumkan. Baru dia bunyi nipis. Waghfir lana. Dia perbezaan dia mungkin sedikit je lah. Kalau kita baca biasa, tak nipiskan. Waghfir lana. Itu yang biasa. Waghfir lana. Dengan kita nipiskan betul-betul. Waghfir lana. Dia akan bunyi nipis. Maksilah qasirah 2 harakat. Betul. Kalau kita sambung lah. Kalau tak sambung, tak ada mat kat situ. Waghfir lana warhamna. Okay, ha latihkan supaya ada pedas, bunyi pedas. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Okey, semalam kita ada sesi untuk kelas percuma bagi grup yang kedua, iaitu grup-grup yang baca Al-Quran lah. Dan ada kupaskan berkaitan dengan bacaan alif lam ma'rifah semalam lah. Jadi dekat sini pun nak kongsikan, iaitu lam yang ada tanda mati ni, okay, kita kena bunyikan dia dalam bacaan. Kalau lam yang kosong, maka kita abaikan dia dalam bacaan. Itu saja dia punya formula ringkasan lah untuk tajuk alif lam ma'rifah, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Dekat sini alif lam qamariyah kan, ada tanda mati. Kalau alif lam syamsiyah tu tidak ada sebarang tanda, lam tu kosong. Selepas huruf lam tu ada tanda sabdu.
Maka yang penting ni nak sebut di sini adalah cara baca. Kalau lam tu ada tanda mati, maka kita kena sebut bunyi lam tersebut. Kalau lam itu kosong, abaikan saja dalam bacaan. Itu saja. Okey, 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapat pahala daripada kebaikan yang dilakukannya, dan dia mendapat keseksaan daripada kejahatan yang dilakukannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Sadaqallahul azim. Kita dah habis ayat yang terakhir untuk surah Al-Baqarah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, kita akan sambung, kita akan teruskan lagi, iaitu pada muka surat sebelah. Muka surat sebelah dia adalah muka surat yang ke-50, iaitu awal kepada juzuk yang awal surah Ali Imran. Okay, awal surah Ali Imran. Jadi sahabat-sahabat yang mengikuti live kita daripada awal kan, daripada surah Al-Fatihah, kemudian kita masuk surah Al-Baqarah, kita dah habis dah. Kita dah habis untuk surah Al-Baqarah. Jadi kita akan masuk surah yang baru, dan ada banyak lagi lah surah-surah yang lain. Kita ada 114 surah. Kita baru selesai 2 surah. Jadi ada lagi 112 surah. Jadi boleh follow lah insyaAllah untuk setiap pagi tu. Kalau tak ada apa-apa, kita akan live bersiaran pukul 9 lah, pukul 9 sehingga pukul 10 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh follow. Jadi kalau follow tu, insyaAllah kita boleh habis khatam bacaan Al-Quran kita, kemudian berserta dengan terjemahan. Mungkin sebelum ni kita baca Quran saja kan, terutama untuk Ramadan. Ramadan ni pun dah tak lama, dalam 100 hari je lagi. Sedar tak sedar, dalam 100 hari lagi kita nak masuk Ramadan yang seterusnya, pada tahun depan lah. Pada tahun depan. Jadi kalau boleh sebelum Ramadan tu kita dah biasakan baca, kita tengok terjemahan. Nanti bila masuk bulan Ramadan nanti, kalau kita ada ikuti tadarus dan sebagainya dekat surau ke masjid, mungkin dalam halaqah ataupun kumpulan kita tu baca ayat Quran lafaz Arab saja, tapi balik nanti kita semak, tengok makna dari segi makna ayat tersebut. Sebab kita dah biasa buat dalam sesi live pagi ni. Okey. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung muka surat yang ke-50. Yang baru masuk, macam biasa, boleh bantu sharekan live dulu, dan boleh tap screen lah, belanja love. Terima kasih yang bagi love, terima kasih yang belanja like dan sebagainya. Jadi kita teruskan, sambung pada surah Ali Imran, ayat yang pertama. Okay, ayat yang pertama, huruf muqatta'ah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Okey, baik. Sahabat-sahabat, pastikan bila nak sebut huruf muqatta'ah, yang ni huruf depan ayat, huruf ayat yang depan bermula macam ni kan, di setiap beberapa surah dalam Quran, contoh Yasin dan sebagainya, kita panggil huruf muqatta'ah. Jadi macam mana kita nak sebut dengan lebih tepat? Sebenarnya adalah kita ceraikan dulu. Setiap huruf ni kita ceraikan dia. Maksud cerai tu, macam mana eja lam ni? Lam ni ejanya lam alif mim kan, lam alif mim, itu eja lam. Kemudian mim ejanya macam mana? Mim ya mim. Tak nampak di situ. Mim. Sekejap, sinilah kita buat sini. Lam alif lam alif mim. Eja lam. Okey, mim. Macam mana nak eja mim? Mim ya mim. Okey. Bila kita dah pecahkan macam ni, baru kita nampak bahawa adanya mim bertemu dengan mim. Kalau kita belajar dalam tajwid, mim bertemu dengan mim, dia akan jadi idgham syafawi. Jadi bila idgham syafawi, maksudnya kita kena dengung 2 harakat lah. Kita masukkan idgham, masukkan ke dalam huruf mim berikutnya dengan dengung 2 harakat. Jadi bila kita sebut lam ini, masukkan ke dalam mim dengan dengung 2 harakat.
Jadi kita akan baca lam mim. Kita dengung. Nak masuk lam ke dalam mim. Kalau kita baca alif lam mim, kita dah hilang dengung dekat situ. Jadi bacaan tersebut kurang tepat lah. Jadi macam mana kita nak tahu cara baca huruf-huruf muqatta'ah ni? Kita ceraikan dulu. Kemudian kita tengok apa pertemuan huruf yang terakhir untuk huruf yang lam ni. Kemudian huruf yang pertama untuk huruf mim ni. Itu contohlah. Nanti kalau kita baca surah yang lain, kita akan huraikan sekali lagi, jangan risau. Okay. Dan satu lagi harakat. Untuk harakat huruf muqatta'ah, kalau nampak ada tanda ombak macam ni, pada huruf muqatta'ah kita kena baca 6. Jadi kita baca 6 harakat. Cukupkanlah. Alif lam mim. Okey, cukupkan dengan kadar 6 harakat. Kalau kita belajar tajwid dekat sini, ada yang nama hukumnya mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Okey. Okey, baik, kita teruskan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, di sini ombak, selepasnya bukan sabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Okey, terjemahan. Alif lam mim. Allah tidak ada Tuhan. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus menerus mentadbir makhluknya. Yang ni maksudnya dekat sini ada nota ni, Allah mengatur langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Okey, sahabat-sahabat, nampak? Bila tidak selari, secara asasnya kita dengung, kecuali jika selepasnya lam ataupun ra, maka dekat sini kita tak dengung lah. Secara asasnya bila nampak tak selari kita dengung, kecuali selepasnya lam ataupun ra. Itu saja. Musaddiqal lima. Jadi dekat sini huruf lam ni bersabdu. Mana-mana huruf yang bersabdu kita kena masuk dalam huruf bersabdu tersebut. Jadi dekat sini kena masuk dalam lam lah. Musaddiqal lima baina yadayhi. Kemudian dekat yadayhi ni, okey, yadah ni kena bagi perhatian juga, sebab ada yang baca pendek. Maksudnya dia berhenti pada yadai tapi dia baca pendek. Jadi tak tepatlah bacaan tersebut. Dia baca baina yadai, pendek. Sebenarnya dekat sini kita kena baca panjang lah. Berapa harakat yang boleh kita baca panjang? Siapa-siapa ada tahu tak? Berapa harakat yang kita dibenarkan panjang dekat sini? Baina yadai. Bila kita waqaf, kita kena panjangkan pada kalimah ni. Pada perkataan yadai, kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Betul, Puan Nat. 2 boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Dia sama macam mad arid li sukun. Sebab apa? Sebab hukum yang terjadi dekat sini, iaitu kita panggil mad lin. Mad lin ni terjadi bila mana kita waqaf sahaja. Andai katalah kita tak waqaf pada perkataan yadai ni, kita terus sambung yadaihi wa an, tak ada mat lah. Bila kita sambung tidak ada mat. Bila tak ada mat, maksudnya tidak ada panjang. Sebab mat tu maksud dia panjang, kan? Jadi dekat sini kalau berhenti kena panjangkan. Paling kurang 2 harakat. Nak cantik sikit 4 harakat. Panjang sikit. Okey. Sambung. Wa anzalat Taurat wal Injil. Di sinilah contoh untuk ma'arid li sukun. Sama juga. Kita baca, boleh baca 2, 4 ataupun 6. Jadi berkaitan dengan waqaf, mat yang terjadi berkaitan dengan sebab kita waqaf, maka kita baca 2, 4 ataupun 6 lah, macam tadi juga. Cuma beza hukumnya di sini mat lin, di sini mat arid li sukun. Okey, tengok pada terjemahan. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, yakni Muhammad, yang terkandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan.
nampak tak selari selepas tak selari secara umum kita dengung. Tetapi kalau lepas dia lam ataupun ra, maka kita jangan baca dengung. Terus masuk dalam lam. Kemudian dekat sini ra ni, ra sukun sebelumnya berbaris di hadapan, maka kita baca ra ni dengan bacaan tebal. Dengan bacaan tebal. Wa anzalal furqan, bacaan tebal. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Okey, nampak tanda 99 kita baca dengung. 99 ni, tanwin 99 dia sama kaedah dia dengan tanwin yang tidak selari. Cuma dia versi baris depan lah. Dia versi untuk baris depan. Jadi kalau selepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengan dengung 2 harakat. Okay, cuma detail dia adalah bacaan dengung yang ikhfa, iaitu kita sembunyikan, kita tidak jelas. Wallahu azizun dzuntiqam. Okey, sahabat-sahabat, cuba tengok dekat sini. Kita ada 2 huruf za, kan? Satu zai, satu lagi zal. Okey, dia beza. Tempat keluar huruf za ni berbeza. Yang ini, yang pertama ni hujung lidah kena pada bahagian gigi depan bahagian bawah. Gigi depan bahagian bawah yang belah dalam. Wallahu azizun, hujung lidah kena gigi depan bahagian bawah tu. Kemudian kalau yang ini hujung lidah juga, tapi kena pada gigi atas. Ni gigi bawah, hujung lidah kena gigi bawah. Yang ni hujung lidah kena gigi atas bahagian depan tu. Maksudnya bila sebut huruf za ni kena ada keluar, nampak lidah terkeluar sikit lah. Jangan terkeluar banyak, keluar sikit je. Beza dia macam tu. Jadi bila beza tempat keluar, maka berbezalah bunyi huruf tersebut. Jadi bezakan. Sebab dia duduk bersebelahan ni, kadang-kadang kita berpotensi untuk sebut sama. Wallahu azizun dzuntiqam. Sama. Jadi sebenarnya dia berbeza. Satu za, hujung lidah kena gigi bawah. Satu lagi za, zu, hujung lidah kena gigi atas. Bezakan. Wallahu azizun dzuntiqam. Okey, za ni bunyi biasa, za yang ni bunyinya nipis. Macam tu. Okey, hati-hati bezakanlah. Janji ada perbezaan. Okey, ayat yang keempat. Min qablu hudal linnas, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Okay, Al-Furqan ni salah satu daripada nama Al-Quran lah, iaitu kitab yang membezakan antara yang hak, yang benar dan juga yang batil, yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi Maha membalas azab. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Okey, sahabat-sahabat, hati-hati bila menyebut huruf kha yang sukun. Huruf kha yang sukun ni, apa yang terjadi, kesalahan yang biasa terjadi, iaitu bunyi huruf kha sukun tu tenggelam. Tenggelamnya bunyi dia jadi macam huruf ha. Innallaha la yahfa. Jadi bila kha sukun ni, hati-hati jelaskan makhrajnya. Walaupun dia mati, kita kena jelaskan bunyi makhrajnya. Dan huruf ni sebenarnya makhrajnya lebih jelas bila mana dia sukun lah. Bila mana dia sukun. Sebab tu kalau kita belajar makhraj, kita akan sukunkan huruf yang kita nak test makhraj dia tu, tempat keluar huruf dia tu. Okay, contohnya dekat sini kena jelaskan. La yakhfa. La yakhfa. Bunyikan macam seolah-olah kita nak buang ke hak tu. Okay, jangan kita abaikan bunyi kha dekat sini. Maksudnya kena hati-hatilah, itu je poin dia. La yakhfa. Sebab kalau tak hati-hati, dia bunyi macam huruf ha. Innallaha la yakhfa alai. Terutama sekali bagi mereka yang mungkin baca tu laju, tempo bacaan laju. Kena lebih berhati-hati dekat sini. Okay. Ayat yang kelima. Innallaha la yakhfa, sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Okey.
Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Okey, pastikan bunyi hamzah. Hamzah ni kena bunyikan. Okey, yusawwirukum, sad, huruf sad di sini tempat keluar dia sama dengan macam huruf za tadi. Yang za ini. Za ni sama je, tempat keluar huruf dia sama. Sad dengan za ni. Iaitu hujung lidah kena pada gigi depan bahagian bawah. Hujung lidah kena gigi depan bahagian bawah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba buatlah. So, pastikan hujung lidah kena pada gigi hadapan bahagian bawah. Gigi depan bahagian bawah tu belah dalam lah. Macam mana nak keluarkan ke gigi depan bahagian belah luar kan? Tak boleh. Jadi bahagian dalam gigi tersebut. Pastikan kita punya lidah tu tak terangkat lah hujung lidah tu. Kena stay dekat bawah tu, gigi bawah. Baru tepat. La ilaha illa huwal azizul hakim. Okey, zai ni kita sama dengan sad tadilah, tempat keluar dia. Hujung lidah kena gigi bahagian bawah. Okey. La ilaha illa. Okey, maka dekat sini kita kena baca 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Sebab selepasnya bukan huruf sabdu. Kalau lepas dia huruf sabdu, kita baca 6 harakat. Okey, cuma hati-hatilah untuk tuan-tuan perempuan dekat sini ya. Jangan berhenti dekat sini. La ilah. Katakanlah kita tak cukup nafas kan. Cuba berhenti sebelum dia. Ya syak pun boleh. Sebab maksud dia ni bahaya sikit ni. Tidak ada Tuhan. Jadi kalau nak berhenti, illa ni. La ilaha illahu. Itu lagi cantik lah. Tapi jangan berhenti dekat la ilah. Macam tu. Yang bagusnya berhenti je dekat tempat yang ada ni tulisan wakaf ni. Wakaf, jaiz, jim, sad, semua ni lah. Okay, kalau tak sempat nafas. Jadi sebab tu jugalah penting untuk kita baca. Sekurang-kurangnya kita baca, kemudian kita tengok terjemahan dia. Supaya kita boleh tahu dekat mana tempat yang kita boleh berhenti yang sepatutnya. Okay, cuma sekarang ada dah Al-Quran yang dia siap sediakan lagi untuk kita berhenti dekat mana. Lepas tu kita nak kena ulang balik ataupun tak perlu. Dekat situ pun ada. Dia buat warna merah, warna hijau macam tu lah. Ada Quran tu. Okay. Tengok terjemahan. Huwallazi yusawwirukum, dialah yang membentukmu dalam rahim mengikut yang dia kehendaki. Tiada Tuhan selain dia. Tengok yang tadi tu. La ilaha illahu. Kalau kita baca la ilah, maksudnya tiada Tuhan. Sebab tu kena sambung illahu, selain dia. Sebab apa saya sebut benda ni? Sebab biasa orang, biasa saya dengar lah. Saya tak pasti tuan-tuan perempuan biasa dengar tak? Kan kita orang selalu sebut la ilah. Contoh dia sebut la ilah. Budak ni contohnya tu. Dia tak habiskan la ilaha illallah, habiskan lah. Tiada Tuhan selain dia. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna kitab. Okay, kalau kita berhenti di sini kena bunyikan qalqalah sebab ba ni dah jadi sukun, kena adakan dia qalqalah. Okey, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum. Dekat sini perkataan ayat ni juga selalu orang tertinggal salah satu mad. Sama ada tertinggal mad dekat a ataupun tertinggal mad dekat ya ni. Jadi kena hati-hatilah. Kalau ada mushaf tu boleh tanda siap-siap. Okey, pastikan sebut a 2 harakat, ya 2 harakat. Sebab kalau tak hati-hati mungkin salah satu mad di sini akan gugur. Minhu ayatum, dah tertinggal mad dekat ya. Minhu ayatum, dah tertinggal mad dekat a. Jadi kena perhatikan betul-betul. Alif besar ke alif kecil ke sama je, kena panjang 2 harakat. Okey. Okey, kemudian nampak 69. 69 ni sama kaedah dia dengan tanwin yang selari. Cuma dia versi bahagian depan, baris depan, maka 69 macam ni lah. Jadi bacaan dia jelas. Jelas tu bunyi nun tu. Muhkamatun hunna ummul kitab. Okey.
وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. Okey, kalau kita berhenti pada huruf ta yang bulat ni, maka bunyi dia seperti huruf ha, seperti huruf ha. Kita tak baca fitnat. Kalau fitnat, huruf ta yang terbuka macam ni. Okey, kalau ta bulat bunyi seperti huruf ha kalau kita berhenti. Kalau kita tak berhenti, kita sambung, bunyi dia ta biasalah. Kemudian dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, minhu, nun ni hati-hati. Jangan kol-kolahkan dia. Jangan kol-kolah minhu, minhu, minhu. Ada sikit je bunyi ne tu. Tapi kalau yang perasan, yang biasa dengar, kol-kolah tu ada dekat sini. Sepatutnya tak boleh lantunkan. Minhu, minhu. Pastikan mulut kita, makhraj lidah kita tu kena pada nun tu, sehingga habis kita sebut huruf nun. Barulah tidak ada lantunan. Dekat sini juga nampak ada hamzatul wasal. Kalau kita terus sambung, maka kita tak perlu bacalah hamzah wasal ni. Minhu batira, terus saja. Terus saja. Kalau kita berhenti min contohnya, maka kita bunyikan hamzah wasal itulah ibtira al fitnah. Kena bariskan hamzah. Kalau kita berhenti pada min. Kalau kita tak berhenti, maka direct saja. Kita sambung. Okey. Okey, kita ulang sini. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Okey, hamzah mati ni pastikan bunyi makhrajnya di bawah, yang paling dalam halqum tu paling dalam. Kalau keluar sedikit dia dah jadi bunyi macam ain. Wabtigha'a ta'wilih. Sebab biasa kalau hamzah sukun ni kebiasaan tertukar dengan ain. Kalau tak hati-hatilah. Jadi kalau yang biasa sebut macam ain tu, praktis untuk sebut makhraj hamzah ni betulnya dekat lebih dalam berbanding ain. Ain tu dah tengah-tengah sikit. Okey. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Okey, sama juga. Nampak ada tanda ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka kita baca 4 ataupun 5 harakat. Sebab di sini maksilah tawilah. Okey. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. Okey, sahabat-sahabat. Tadi kita jumpa banyak alif lam qamariyah yang lam ada tanda mati. Tapi dekat sini lam ini kosong. Maka lam kosong ni kita panggil dia alif lam syamsiyah. Cuma cara baca dia, kita abaikan lam tersebut, terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Apa huruf bersabdu dekat sini? Huruf ra lah. Okay? Jadi terus masuk dalam ra, tanpa kita bunyikan wal ra, terus masuk dalam huruf bersabdu. Mana-mana huruf yang bersabdu, tuan-tuan dan puan-puan, terus je masuk huruf tersebut. Tak kisah apa yang ada sebelumnya lah. Okay? Secara umumnya macam tu, supaya tuan-tuan dan puan-puan mudah untuk kenal pasti cara bacaan lepas ni. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Okay, pastikan ada bunyi qalqalah pada huruf ba. Okey, kemudian dekat sini wama yazzakka, sabdu secara berturutan kena lebih berhati-hati. Okey, kena lebih hati-hati, kena tekan kepada dua huruf tersebut. Kena tekan dekat dua-dua huruf ni, kena tekan yazzakkaru. Okey. Selalulah kita ajar teknik bagi sesiapa yang susah nak sebut sabdu, maka pecahkan. Contoh za ni dia akan jadi satu za yang mati. Okey, satu za yang berbaris. Berbaris tu ikut baris asal dia lah. Macam tu. Okey. Kaf pula. Kaf, kalau dia
sabdu kita matikan kaf yang pertama mati. Okey, tanda mati. Kemudian kaf yang kedua kita bariskan ikut baris asal. Maka bila kita dah pecahkan macam ni, barulah mudah untuk sesiapa yang mungkin susah untuk sebut huruf yang bersabdu, terutama sekali bila sabdu berturutan macam ni. Jadi kita akan sambung wama yazza. Okey, mati hidup. Wama yazza. Okey, jumpa dengan kaf mati. Wama yazzakka. Macam itulah cara sebutan huruf yang bersabdu. Jadi pecahkan dulu bagi yang tak pro lagi lah untuk sebut huruf sabdu yang berturutan ni. Pecahkan jadi macam ni. Satu mati, satu baris. Satu mati, satu baris. Kemudian kita baca, kita tengok. Cuma kalau permulaan ni, ambillah kertas ke apa, supaya boleh baca dengan mudah lah. Okay. Wama yazzakka. Wama yazzakkaru. Macam tu. Itu teknik lah, formula untuk siapa-siapa yang susah untuk sebut huruf bersabdu. Kemudian illa ulul. Ulul ni nampak tak? Waw ni. Okey, waw ni tapi atas waw ada tanda mati. Tanda mati dekat sini. Kalau ada tanda mati, okey, bukan waw kosong, itu bukan huruf mad. Bukan huruf mad. Kalau waw kosong baru huruf mad. Okey. Kenapa kena tahu waw ni waw mad ataupun waw bukan mad? Sebab kalau waw mad kita panjang. Kalau waw bukan mad, kita tak panjang. Macam ni lah. Waw dekat sini, waw kosong tu baru waw mad. Waw yang kita kena panjang. Tapi waw dekat sini bukan waw kosong. Ada tanda ni. Jadi kalau ada tanda, maka dia bukan waw mad. Bila bukan waw mad, maka kita tak boleh baca panjang lah. Itu je sebenarnya cerita dia. Okey, ayat yang ketujuh. Walladhi anzala alaikal kitab. Dialah yang menurunkan kitab, yakni Al-Quran, kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Okey, apa maksud dia? Ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Maksudnya jelaslah. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Okey, apa maksud ayat mutasyabihat? Ayat yang mengandungi pengertian yang sukar difahami atau hanya Allah yang mengetahui. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya cenderung ke arah kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, yakni Al-Quran, semuanya daripada sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pengajaran kecuali orang yang berakal. Okey. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, dekat ayat yang 8 ni paling famous lah kita baca kan. Sebab apa? Sebab memang kita baca dalam doa selepas solat biasanya. Biasa orang akan baca lah kan. Mungkin sahabat-sahabat kita pun selalu dah amalkan ni. Rabbana la tuzigh qulubana. Cumanya sahabat-sahabat, saya tak pasti sahabat-sahabat perasan ke tak. Okey, perasan ke tak bahawa dekat sini adalah huruf gha. Okey, sebab apa saya sebut di sini huruf gha? Sebab okey, saya tengok, saya dengar-dengar ataupun perhatikan ramai yang baca dekat sini huruf ain. Macam mana dia baca? Rabbana la tuzigh qulubana. Macam tu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ain dekat sini. Padahal asalnya adalah huruf gha. Jadi sahabat-sahabat yang baca doa selepas solat tu, perhatikan sebutan gha ni, jelaskan dia. Rabbana la tuzigh qulubana. Tuzigh qulubana, bukan tuzigh. Kalau tuzigh ain, dah bertukar dah tu kat situ. Kena hati-hati sebab selalu kita baca dalam doa selepas solat ni. Jadi hati-hati bila kita sebut ataupun kita baca doa tersebut. Pastikan huruf ghain, bukan huruf ain. Rabbana la tuzigh. Kadang-kadang orang nak baca cepat doa kan, dia jadi tersasul, tak bunyi ghain tu. Rabbana la tuzigh qulubana. Sebab dekat sini ni susah sikit lah kita nak sebut dia.
Jadi kena perlahankan sikit. Rabbana la tuzigh qulubana. Pastikan huruf ghin. Sebab ramai yang baca dengan ain ni. Walaupun niat dia tak baca ain, tapi bunyi dia ain. Sebab apa? Sebab laju sangat. Dia tak hati-hati kat sini. Imam pun ada juga yang baca la wa rabbana la tuzigh qulubana. Bunyi seperti ain. Jadi kena jaga-jagalah dekat sini. Okey. Kemudian dekat sini Wahhab. Okay, ha yang bersabdu ni pun agak struggle sikit lah kalau kita baca laju. Jadi kena perlahankan sikit tempo kita baca tu. Innaka antal wahhab. Okay, kalau tak jelas sabdu tu. Wahhab. Innaka antal wahhab. Tak jelas. Wahhab. Satu ha yang mati. Satu ha mati. Satu ha yang berbaris. Wahhab. Wahhab. Okey. Okey, tengok Rabbana la tuzigh qulubana. Tengok apa maksud terjemahan ayat yang kita selalu baca dalam doa ni. Rabbana, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Okey. Jadi dah faham doa yang kita selalu baca setiap kali lepas solat tu. Inilah doa yang kita bacakan supaya Allah tak pesongkan hati kita ke arah yang sesat, ke arah kesesatan. Selepas kita dapat hidayah lah, petunjuk. Jadi inilah doa kita setiap hari. Jadi yang terakhir ayat yang ke-9 untuk surat yang 50. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fih. Rotbal, ra berbaris di atas, rotbal. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Okay, pastikan bunyi qalqalah. Okay, baju da qata. Okay, huruf da ada dalam huruf qalqalah, maka kena ada lantunan di situ. Okey, kemudian dekat sinilah okey, tanwin yang tak selari secara umumnya kita akan baca dengan dengung, kecuali selepasnya huruf lam ataupun ra. Maka dekat sini kita tak baca dengung, kita baca dengan idgham bila gunnah, masuk ke dalam ra tapi tanpa gunnah. Liyaumil la raiba fih. Okey, raiba fih. Dekat sini ada huruf lin Huruf lin ni kena hati-hatilah, kena jelaskan yang mati raiba. Okey, sebab apa? Sebab kadang-kadang ada yang baca la raba, la raba. Tak jelas rai ni, ataupun dibaca panjang la ra, ataupun kadang-kadang tu tertukar baris. Kan, sebab kalau huruf ya, kalau huruf mat ya sebelumnya berbaris di bawah. Tapi ni bukan huruf mat. Okey. Ni huruf lin, sebelum lin ni mesti berbaris di atas. Okay. Kalau kita berhenti dekat sini, barulah kita boleh baca panjang 2, 4 ataupun 6. Tapi kita sambung, maka tidak ada hukum mad lin di situ. Terus la raiba fi. Okay. Okay, kita tengok terjemahan ayat yang terakhir untuk hari ini, ayat yang ke-9. Rabbana innaka jami'un nas. Ya Tuhan kami, engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah selesai muka surat yang ke-50. Surat yang ke-50 surah Ali Imran. Okey, kita masuk surah yang baru, surah Ali Imran. Dah selesai baca. Jadi insya-Allah esok kita sambung lagi muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat yang ke-51 lah. Kita dah masuk surah yang ketiga dalam Al-Quran mengikut turutan daripada depan Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian kita dah masuk Ali Imran hari ini. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi pada jam yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, pada jam 9, muka surat yang ke-51 pula. Okay, jadi kita akan sama juga baca, kemudian kita baca ayat, kemudian kita baca terjemahan, dan kita baca, kita huraikan sedikit berkaitan dengan tajwid. Okay, jadi sama-sama kita usaha untuk istiqamah, konsisten baca Quran setiap hari. Paling kurang satu muka ataupun yang baru belajar tu satu ayat pun dah okey. Cuma lama-lama tu kita upgrade. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang join sesi live pada pagi ini yang bermula daripada pukul 9 tadi.
mungkin dapat belajar something yang baru ataupun dapat ulang kaji lah. Kalau dah tahu semua, kita ulang kaji saja. Okay. Yang ada join kelas malam dan sebagainya, hari ni kita boleh ulang kaji. Sebab benda yang sama je kita ulang. Cumanya pengulangan tu penting untuk kita mahir lah dalam bacaan dan juga dalam hukum-hukum yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Jadi terima kasih kepada semua yang join pada pagi ini. Terima kasih juga kepada yang bantu untuk share live, yang bantu belanja like love, ada yang bagi hadiah love, bagi hadiah hadiah apa-apa saja. Semoga dengan usaha sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan dalam sesi live pada pagi ini diberikan pahala dan ganjaran lah. Sekecil-kecil benda yang kita anggap kecil, mungkin boleh jadi asbab untuk kita dapat redha Allah, kan. Okay, jadi jangan pelekehkanlah benda-benda kecil yang mungkin kita rasa kecil tu. Okay, contohnya kita bagi love ke, like ke, kita share ke, kan. Boleh jadi kita share tu sebenarnya ada orang yang tengah cari-cari, ataupun ada sahabat-sahabat kita yang mungkin buntu, kan, tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Bila nampak orang share, dia join, jadi asbab untuk dia berubah ke, kita tak tahu, Allah Alam. Okay, kita cuma buat saja apa yang kita mampu. Okey, alhamdulillah saya buat nota tadi. Okey, bagus sangat puan Nat. Jadi insya-Allah siapa-siapa lagi yang nak join, boleh join je sesi kelas percuma tu. Untuk kelas percuma tu kita pukul 9 hingga 10 malam. Jadi siapa-siapa yang shift malam tu boleh join juga, cuma kena tengok recording lah. Sebab memang kita buat kelas 9 hingga 10 malam. Macam mana nak join? Join, tekan je link dekat bio tu. Nanti saya semak, sebab saya beberapa hari ni saya tak semak lagi. Mungkin ada yang baru daftar dan sebagainya. Okey, insya-Allah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi